ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Banyak kebaikannya pada petang ini. Kita mulakan sesi program kita Let's Talk Mental Health siri kelima dengan kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasih, yang saya hormati, yang barisan pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji, barisan pengarah-pengarah wilayah, barisan pengarah-pengarah negeri Lembaga Tabung Haji, pengurus-pengurus cawangan, keluarga tabung haji dan juga kaki tangan anak syarikat Lembaga Tabung Haji. Apa khabar tuan-puan yang saya kasih sekalian? Selamat datang kepada Tuan Haji Puan Hajah dalam program Let's Talk Mental Health siri kelima 2022 yang bertajuk Kesihatan Mental di Penghujung Usia. Saya kira tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton program pada petang ini. Moga-moga Aidilfitri yang kita telah sambut hari ini dah hari yang ke-18 dah. Aidilfitri ini memberi makna yang cukup besar dalam kehidupan kita. Nescaya nikmat Aidilfitri itu datang hadir daripada madrasah didikan yang telah kita lalui sepanjang Ramadan. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Okey tuan-puan, terlebih dahulu kami unit kaunseling mewakili Jabatan Modal Insan merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-puan, Tuan Haji Puan Hajah atas kesudian yang diberikan untuk menyertai program pada kali ini. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, sedar tak sedar kali ini adalah siri yang kelima penganjuran Let's Talk Mental Health dan insya-Allah kita akan susuli lagi dengan siri-siri berikutnya pada bulan yang akan datang. Alhamdulillah, pelbagai juga respon positif yang telah kami terima di atas penganjuran program ini. Diharapkan objektif kepada penganjuran program ini iaitu untuk mengetengahkan kesedaran berkaitan kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan keluarga tabung haji semakin meningkat. Sama-sama kita doakan agar program seumpama ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, suka untuk saya kongsikan juga mempromosikanlah beberapa perkara sebelum kita mulakan pada program pada petang ini. Pertamanya berkaitan dengan Al-Falah Ilmu Hub. Iaitu salah satu medium, merupakan salah satu platform Jabatan Modal Insan khas untuk keluarga besar tabung haji dan kepada umum juga. Jika tuan-puan, puan haji, puan hajah terlepas sebarang program yang dianjurkan oleh JMA, Jabatan Modal Insan, tuan-tuan boleh melayari Al-Falah Ilmu Hub iaitu YouTube channel. Di situ telah kami muat naikkan rakaman-rakaman program. InsyaAllah program pada hari ini pun kita akan muat naikkan di sana juga. Jangan lupa bila dah lihat tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga komen kepada sebarang konten-konten yang telah dimuat naik di sana. Di sini juga saya nak kongsikan juga peserta terbaik bulanan. Alhamdulillah kita dah ada 3 pemenang sebelum ni. InsyaAllah pada hari ini program pertama unit kaunseling pada bulan ini. Hari ini kita akan umumkan pemenang peserta terbaik bulanan bagi bulan April. Mudah saja, mungkin ada yang bertanya-tanya macam mana nak menyertainya. Pertama, sertai program-program yang telah dianjurkan oleh unit kaunseling sama ada melalui live ataupun rakaman. Yang kedua, memberikan respon pada program yang disertai sama ada melalui live ataupun rakaman juga boleh bagi respon. Dan seterusnya, kami akan kongsikan pautan Customer Satisfaction Index pada akhir nanti bagi respon juga pada
program-program yang telah tuan-puan sertai. Dan insya-Allah kita akan sharekan pautan untuk menyertai peraduan ini, dan kami akan memilihlah peserta ataupun peserta terbaik untuk kami nobatkan sebagai peserta terbaik bulanan program anjuran unit kaunseling pada setiap bulan, insya-Allah. Tidak lain tidak bukan tuan-puan, kita adakan peraduan seperti ini adalah untuk mengimarahkan lagi, dan seterusnya kita pasti ingin menghargai komitmen tuan-puan dalam kesungguhan untuk mengetengahkan isu-isu kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Okey tuan-puan, insya-Allah pada hari ini siri Let's Talk Mental Health pada hari ini, siri kelima hari ini, kita akan bawakan pakar psikiatrik dari selatan tanah air. Jika tuan-puan dah sertai daripada bulan Januari lagi, kita dah bawakan daripada Nun Utara di sana pun dah ada. Daripada Lembah Kelang pun dah ada. InsyaAllah kita akan terus bekerjasama dengan ramai lagi pakar-pakar psikiatrik untuk kita mengetengahkan isu-isu kesihatan mental dalam kalangan kita semua. Okey, berkaitan dengan penceramah kita pada hari ini, beliau adalah salah seorang daripada penggerak di Lama Menda sendiri. Beliau juga aktif menyampaikan isu-isu kesihatan mental di pelbagai medium, sama ada di media massa maupun media cetak. Kita sangat-sangat beruntung pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Amalina binti Abdullah. Sebelum saya serahkan sesi ini pada doktor, saya suka untuk berkongsi secara ringkas biodata ringkas penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan pakar psikiatri di Kementerian Kesihatan Malaysia dan kini berkhidmat di Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat, Johor. Beliau pernah berkhidmat di beberapa buah hospital, antaranya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Yayasan Pelajaran Marabangi dan juga menyambung pengajian di peringkat ijazah di The University of Auckland, seterusnya di peringkat master di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mungkin sedikit selepas ni doktor boleh kongsikanlah beberapa lagi pengalaman doktor, mungkin ada terlibat dengan apa-apa yang krisis yang related dengan isu yang kita bincangkan hari ini. Sebelum kita teruskan ni, saya juga ingin menyeru kepada rakan-rakan penonton semua, boleh ajak rakan-rakan kita yang masih belum bersama pada petang ini, boleh nak sambil buat kerja pun, dengar sambil buat kerja pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak fokus pada isu yang kita nak bincangkan hari ini pun lagi bagus. Dan mana-mana yang boleh fokus pada sesi pada petang ini, boleh tuliskan ruangan ataupun tuliskan perkara-perkara yang telah dipelajari di ruangan chat. Mungkin dengan nota-nota yang kita kongsikan itu boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang ada tugasan-tugasan hakiki yang perlu dibuat. Okey, sekiranya tuan-puan ingin bertanyakan soalan, boleh tanyakan di ruangan chat juga, ataupun ingin berterus face to face, berhadapan dengan penceramah kita, juga boleh tekankan raise hand. InsyaAllah kami sebagai urusia, kami akan allow mikrofon Tuan Haji, Puan Hajah sekalian. Dan sekiranya ada yang enggan mendedahkan nama dan sebagainya, boleh juga PM kepada kami untuk kami tanyakan soalan tersebut. Okey, saya kira doktor kita dah bersedia di sana. Mungkin doktor boleh doktor testkan mikrofon dulu, doktor? Boleh? Boleh. Boleh dengar ke suara saya? Clear, doktor, clear. Alhamdulillah. Nampak setting tu memang di hospital ya, doktor ya? Ya, di hospital sekarang. Alhamdulillah. Okey, so doktor, kita boleh teruskan, doktor ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. So, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacita dan mempersilakan Dr. Amalina Abdullah pada
siri Let's Talk Mental Health siri kelima pada petang ini untuk membincangkan satu tajuk yang saya kira sangat-sangat penting untuk kita hayati, untuk kita pelajari dan untuk kita membuat persediaan, iaitu kesihatan mental di penghujung usia. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Dr. Amalina untuk meneruskan sesi pada petang ini. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Pengurusan Kanan Lembaga Tabung Haji, Barisan Pengarah Wilayah, Barisan Pengarah Negeri, Pengurus-pengurus cawangan, keluarga tabung haji dan juga kaki tangan anak syarikat tabung haji. Dan juga semua peserta program kita pada hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya dan juga rakan-rakan saya sebelum ini untuk menjayakan program Let's Talk Mental Health, anjuran tabung haji. So terima kasih, kami pun amat berbesar hati kerana dapat menyampaikan maklumat tentang kesihatan mental kepada semua. Okey, jadi seperti yang telah dikenalkan oleh pengacara majlis kita, saya pakar psikiatri di Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat Johor. Saya telah berkhidmat di Batu Pahat Johor ni selama 7 tahun. Jadi di hospital kami, di Jabatan Psikiatri di sini, kita memberikan perkhidmatan untuk rawatan kesihatan mental dari peringkat kanak-kanak sehinggalah ke peringkat warga emas. Jadi kita jumpa klien pesakit daripada semua peringkat usia. Okey, jadi untuk hari ini saya ingin kongsikan tentang kesihatan mental, khususnya untuk warga-warga di usia emas, di penghujung usia, di usia emas. Saya akan kongsikan beberapa masalah kesihatan mental yang biasa kita jumpa di peringkat umur sebegini, dan juga di akhir sesi saya akan kongsikan bagaimana caranya yang kita boleh membantu mereka yang menghadapi masalah ini. Jadi kesihatan mental di peringkat penghujung usia, sewaktu kita di peringkat usia emas sangat-sangatlah penting kerana kita juga akan melalui usia emas itu. Kita juga ada ini menjaga ahli keluarga kita yang berada dalam usia emas, dan kita juga ada hubungan dengan klien yang juga berada dalam usia emas. Jadi kita cuba tengok apa agaknya masalah-masalah yang biasa dihadapilah individu warga emas ini. Okey, jadi kita boleh teruskan ke slide seterusnya. Jadi saya minta pihak urus setia membantu saya dalam slide saya. Okey, sebagai pengenalannya, kesihatan mental dan kesejahteraan adalah sangat penting di usia emas, seperti mana usia kita yang lain dalam hidupnya. Jadi warga emas mengikut definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi walaupun kita telah berusia emas, telah berusia 60 tahun ke atas, warga emas ni masih memberi sumbangan penting kepada masyarakat, masih lagi relevan. Jadi ada peranan sebagai ahli keluarga, sukarelawan, dan juga ada yang masih lagi aktif bekerja. Kebanyakannya ada kesihatan mental yang baik, tetapi ramai juga warga emas yang berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental. Selain daripada kesihatan mental, warga emas juga ada pelbagai masalah kesihatan lain seperti kencing manis, kurang pendengaran, dan juga artritis contohnya. Tambahan pula, semakin kita meningkat usia, semakin besar kemungkinan untuk individu warga emas ini mengalami beberapa masalah kesihatan pada masa yang sama. Okey, seterusnya. Okey, yang ini data statistik daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga. Antara tahun 2015 dan 2050, populasi warga berusia lebih 60 tahun akan meningkat hampir 2 kali ganda, daripada 12% ke 22%. Ini di seluruh dunia lah. Jadi perkembangan populasi warga emas tu dia berkembang meningkat dengan sangat pesat.
Okey, dan lebih kurang 15% orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Okey, seterusnya. Okey, jadi masalah kesihatan mental di kalangan warga emas. Okey, yang untuk hari ini saya nak kongsikan 3 masalah ini yang biasa kita jumpalah ya. Dementia, kemurungan dan juga anxiety disorder. Masalah anxiety itu seperti masalah kebimbangan ataupun kerisauan yang berlebihan lah ya. Okey, kalau dalam seluruh populasi dunia 5% mengalami dalam populasi warga emas seluruh dunia 5% daripada mereka mengalami dementia, 7% mengalami kemurungan dan 3.8% mengalami masalah anxiety. Okey, jadi yang ini tumpuan fokus saya untuk sesi kali ini lah. Okey, seterusnya. Okey, apa agaknya faktor risiko untuk masalah kesihatan mental di kalangan warga emas? Okey, faktor risiko ni adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu lebih berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental. Okey, contohnya macam kita tahu bila kita meningkat usia, kita dah di kalangan usia emas, banyak perkara-perkara yang perubahan yang berlaku dalam hidup kita dan kepada diri kita sendiri. Contohnya individu warga emas ada mengalami kemerosotan dan kehilangan upaya. Contohnya kekurangan upaya pergerakan, mobiliti, masalah pergerakan, nak berjalan mungkin kaki, badan terasa lemah, perlukan peralatan untuk membantu pergerakan seperti tongkat dan kerusi roda contohnya. Ramai di kalangan warga emas mengalami kesakitan kronik, lemah tubuh badan, masalah-masalah kesihatan lain yang memerlukan penjagaan. Ya, jadi disebabkan perubahan keadaan seperti ini yang dulunya seseorang individu itu sangat aktif. Dia bekerja, dia aktif, dia pergerakan dia sempurna, boleh berjalan jauh, boleh berlari. Tapi bila masuk usia emas, ada perubahan dalam keupayaan mereka tu. Jadi bila berlaku perubahan ni, ada risiko untuk individu warga emas tu mengalami tekanan dan yang menyebabkan mereka mengalami masalah-masalah kesihatan mental yang lain. Okey. Dan juga seterusnya pengalaman hidup seseorang individu warga emas itu. Jadi bila kita meningkat usia, kita dah telah menempuh pelbagai-bagai pengalaman hidup ya, pelbagai perkara yang telah berlaku dalam hidup kita. Contohnya kehilangan orang tersayang, perubahan status sosioekonomi seperti persaraan. Ya, jadi bila kita meningkat usia tu kita punya anak-anak ramai yang dah sibuk dengan keluarga masing-masing, dah tinggal jauh-jauh, dah tak tinggal bersama ibu bapa lagi. Ya, jadi ada kehilangan dekat situ, dah tak ramai dah orang di sekeliling. Ya. Dan juga kalau ada pasangan suami atau isteri telah meninggal dunia. Ya, jadi risiko untuk individu itu rasa lebih sedih, ya, kehilangan orang tersayang. Ya, dan juga status sosioekonomi seperti persaraan. Ya, bila kita dah sebelum ni kita sibuk bekerja, kita aktif. Jadi bila dah bersara tu, dah mencapai warga emas, tiba-tiba benda tu hilang. Kita macam dah lost, tak tahu apa nak buat. Sebabnya dulunya kita aktif, sekarang dah tak bekerja. Jadi macam kehilangan sesuatu. Ya. Okey, jadi pelbagai faktor-faktor tekanan dalam hidup ini boleh menyebabkan individu warga emas tu rasa terasing, rasa sunyi ataupun jadi rasa resah. Ya. Ditambah pula macam kita mengalami pandemik COVID-19 ya. Jadi sewaktu pandemik ni lagilah menyebabkan individu warga emas tu lagi sunyi, rasa terasing. Disebabkan anak-anak, keluarga semua duduk jauh-jauh, tak dapat nak merentas negeri, tak dapat nak melawat individu warga emas tu. Jadi ramai warga emas yang rasa sunyi lah ya, sebab tak dapat hubungan tu macam terhad sikit kan. Jadi itu adalah contoh-contohlah perkara yang boleh menyebabkan tekanan
Seterusnya memberikan risiko kepada kalangan warga emas ini untuk mengalami masalah kesihatan mental. Okey, seterusnya. Okey, masalah kesihatan mental. Okay. Jadi bila kita dah meningkat usia, kita perasan lebih banyak lagi masalah kesihatan yang kita alami. Ya, bila dah umur 40 ke atas tu kita dah kena jaga-jaga dah, kena rajin check up masalah kesihatan kita. Nak tengok kita ada sakit kencing manis ke, darah tinggi ke, sakit jantung ke, ya. Sebab masalah kesihatan fizikal ni boleh memberi kesan terhadap kesihatan mental dan juga sebaliknya. Contohnya individu warga emas yang mempunyai penyakit jantung, stroke, berisiko untuk mengalami kemurungan berbanding mereka yang sihat. Ya, dan juga sebaliknya, kemurungan yang tidak dirawat yang dialami oleh individu warga emas juga boleh menjejaskan yang secara risiko juga. Okey, seterusnya. Okey. Masalah lain yang boleh berlaku kepada golongan warga emas ni adalah individu warga emas juga berisiko untuk didera, termasuklah penderaan fizikal, verbal, psikologikal, kewangan, pengabaian dan juga penderaan seksual pun ada. Ya. Jadi bila mereka ni didera, jadi kesan terhadap kesihatan mental tu pasti ada juga. Ya. Okay, jadi penderaan warga emas bukan sahaja membawa kepada kecederaan fizikal tetapi kesan jangka panjang dari segi psikologi seperti kemurungan dan kebimbangan, iaitu anxiety. Okay, seterusnya. Okey, jadi saya akan go through lah, kita akan bincangkan 3 masalah utama tadi ya, yang biasa kita tengoklah, yang biasa kita jumpa di kalangan golongan warga emas ya. Jadi saya mulakan dengan demensia. Jadi demensia ni kalau macam kata bahasa pasar lah, kita dengar orang biasa kata ni masalah lupa, nyanyuk contohnya ya. Jadi ini masalah demensia ni daripada istilah bahasa Inggeris ni lah, demensia ya. Jadi apa agaknya demensia ni? Demensia ni dia adalah satu sindrom ya. Sindrom tu ada bermacam-macam gejala atau tanda lah yang dialami oleh seseorang itu, di mana seseorang itu mengalami kemerosotan fungsi kognitif, iaitu keupayaan untuk seseorang itu memproses fikiran. Jadi bila kita dah alami demensia ni, demensia tu dia bukanlah satu proses penuaan yang normal ya. Sebab dia bukan saja menjejaskan ingatan ataupun memori, dia bukan sekadar lupa-lupa biasa je, tapi dia menjejaskan banyak lagi perkara ya. Jadi selain daripada ingatan, pemikiran seseorang itu pun terjejas ya. Jadi dia nak plan sesuatu, dia nak rancang sesuatu, jadi terjejas. Orientasi, contohnya dia dah tak ingat dah dia ada dekat mana, hari ni berapa hari bulan, pukul berapa, orang nama siapa, nama ahli keluarga dia dah tak kenal ya. Jadi terjejas orientasi dia tu, pemahaman, pengiraan, pembelajaran, bahasa ya. Contohnya kalau bahasa, kalau dia nak terangkan sesuatu, dia nak explain sesuatu, dia ada masalah nak cari perkataan yang sesuai ya. Jadi bila nak berkomunikasi tu jadi ada masalah, ada kesukaran ya. Okey, jadi apa lagi yang boleh terjejas? Pertimbangan, kawalan emosi, tingkah laku dan juga motivasi individu itu tersebut ya. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada tanda-tanda gejala-gejala tadi, individu juga biasanya akan mengalami juga gejala-gejala tingkah laku dan psikologi seperti keresahan, tingkah laku agresif, psikosis, kemurungan dan juga kebimbangan. Ya. Jadi bila dah banyak tanda-tanda, banyak gejala ni, bila semakin lama semakin berosot, keadaan ini menyebabkan individu makin lama lebih bergantung pada penjaga atau ahli keluarga masing-masing. Okey, seterusnya. Okey. Ada beberapa jenis-jenis demensia, antaranya macam ada disebut masa mula-mula tadi, masa promo tadi, penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer ni yang paling biasalah, 60 hingga 70% kes demensia adalah jenis Alzheimer, penyakit Alzheimer.
Jadi penyakit Alzheimer ni kita nampak perubahan yang berlaku pada seseorang itu dia berlaku beransur-ansur. Jadi tanda-tanda gejala-gejala tu yang dihadapi dia beransur-ansur. Dan juga lagi satu yang biasa, vascular dementia, dementia vascular, di mana dementia ni berlaku akibat daripada stroke. Apabila seseorang itu mengalami stroke, jadi selepas itu dia mengalami tanda-tanda gejala-gejala dementia. Ada juga yang mix, yang campuran penyakit Alzheimer dan juga ada yang mengalami stroke, jadi dia ada mix campuran itu. Jadi yang lain tu kurang biasa sikit kita nampak, tapi ni just sebagai pengetahuan sajalah nama-namanya. Dementia Lewy body, dementia frontotemporal, juga Parkinson's disease. Jadi siapa yang ada masalah Parkinson's tu pun ada berisiko untuk mengalami masalah dementia juga. Okey, seterusnya. Okey, apa agaknya tanda-tanda dan gejala masalah dementia ni? Bila semasa di peringkat awal, kadang-kadang kita terlepas pandang, ahli keluarga yang dapat dengan dia pun terlepas pandang sebabkan gejala tu mungkin sikit-sikit aja. Dan juga dementia ni bermula beransur-ansur. Jadi masa peringkat awal tu sikit-sikit sajalah dia mungkin nampak dia kerap lupa tapi tak terlampau teruk sangat. Dia sikit-sikit dia lupa, mungkin dia lupa letak beg dia dekat mana, lupa letak kunci dekat mana. Tapi pada peringkat awal tu mungkin agak macam biasa lah kot sebab mereka usia. Okey, ni biasalah kot lupa. Tapi bila dah sampai dekat kita nampak benda tu progress, benda tu makin lama makin banyak. Okey, jadi kerap lupa. And then individu tu mungkin dia lupa, dia tak ingat masa, waktu, pukul berapa, so dia macam lost track. Pukul berapa tu dia dah macam tak ingat. Dan juga kadang-kadang kalau macam dia keluar pergi kedai, walaupun tempat tu biasa pergi, dia pun sesat, dia tak ingat jalan nak balik. Jadi beberapa tanda di peringkat awal lah. Okay, seterusnya. Okey, peringkat pertengahan, tanda-tanda dan gejala dah mula nampak dengan lebih jelas lagi. Jadi yang lupa-lupa tu menjadi lebih kerap, benda-benda yang baru, apa benda yang kita cakap dekat dia, dah makin banyak yang dia lupa. Nama-nama orang dia dah start lupa, nama-nama ahli keluarga sendiri dia dah cepat lupa, dia dah lupa. Okey, kadang-kadang kita nampak mereka menjadi keliru, confused. Macam bila kita cakap, kita bagi tahu sesuatu, nampak macam dia confused. Air muka tu pun nampak confused, keliru. Okey, jadi yang lain, mereka mungkin kita dah nampak mengalami kesukaran dalam berkomunikasi. Jadi dementia ni dia menjejaskan kita punya pemahaman dan penggunaan bahasa, dan juga benda yang dia lupa tu kadang-kadang dia lupa dia nak cakap apa, contohnya. And then penguasaan bahasa, dia nak fikir, nak come up with perkataan. Dia nak, kalau contohnya dia nak terangkan sesuatu perkara, dia mungkin mengalami kesukaran untuk membentuk satu perkataan ataupun ayat, seperti biasa, seperti sebelum ni. Jadi bila dia nak berkomunikasi tu ada masalah, kadang-kadang kita nampak mereka pun jadi frust, jadi geram dengan diri sendiri sebab dia nak sampaikan sesuatu tu tak seperti apa yang maksud yang nak disampaikan tu. Jadi orang sekeliling pun tak faham. Jadi sama-sama macam komunikasi tu jadi tak berkesan lah. Jadi masing-masing frust antara satu sama lain. Individu yang nak bercakap pun frust, orang yang mendengar tu pun frust juga sebab masing-masing dah tak berapa faham. Okey, lama-kelamaan mereka nampak memerlukan lebih bantuan dalam penjagaan diri. Sebabkan ada benda-benda yang mereka dah tak ingat. Jadi contohnya kalau macam diorang terlupa sesuatu, terlupa macam wallet ke, kunci ke, terlupa tutup suis lampu, ataupun nak penjagaan diri, nak pengurusan penjagaan diri, baju, pengurusan kebersihan, kita dah nampak sikit-sikit, perlahan-lahan benda tu semakin terjejas. Jadi semakin lama kita nampak yang penjaga ni kena pantau penjagaan diri individu emas tu.
Okey, lama-kelamaan kita juga perasan individu itu mengalami perubahan tingkah laku. Ya, termasuklah kalau diorang keluar merayau-rayau. Bila kita tanya, mungkin dia cakap nak balik rumah, ya. Tapi dia sendiri tak tahu dia dekat mana. Jadi dia end up menjadi sesat dan merayau-rayau. Ya. Dan kadang-kadang ni biasa juga kita perasan, ya, individu tu dia tanya soalan yang sama berulang kali. Ya. Okay, yang ni biasa jugalah saya nampak ya, pesakit yang komplain, ahli keluarga dia komplain bila dia tanya soalan tu berulang kali. Jadi kadang-kadang ahli keluarga tu pun jadi macam naik angin jugalah sebab dah tanya soalan yang sama tapi asyik tanya berulang-ulang kali. Ya. Okay, yang ni biasa juga kita nampak. Okey, seterusnya. Okey, yang ini tanda-tanda dan gejala apabila sudah pergi peringkat yang lewat, ya. Okey, jadi bila dah pergi peringkat yang lewat, individu tu kita dah nampak lebih banyak bergantung pada orang lain dan dah jadi tidak aktif lagi lah, ya. Bila dia dah peringkat yang sangat teruk, ini yang kita nampak keadaan individu warga emas tu dah lebih kepada jadi macam baby ataupun kanak-kanak yang penjaga dia perlu menjaga dia sepanjang masa, ya. Itu yang dah sangat teruk lah. Ada yang terlantar sahaja dan semua perkara perlu diuruskan oleh penjaga lah, ya. Jadi kita nampak mereka dah tiada kesedaran tentang masa dan tempat. Ya, pukul berapa tak tahu, berapa hari bulan tahu, tempat ni dekat mana, walaupun dekat rumah sendiri dia dah tak tahu dah dekat mana, dia dah tak boleh bagi tahu, ya. Dan mengalami kesukaran untuk mengenal ahli keluarga dan rakan-rakan, ya. Walaupun anak sendiri, ahli keluarga sendiri, mereka dah tak boleh nak mengenal dah, ya. Saya pun ada pesakit yang walaupun ada isteri tapi dia dah tak boleh kenal yang itu adalah isteri dia. Mungkin dia kata isteri itu adalah orang lain dalam keluarga, macam mak ke, adik ke, kakak ke, ya. Jadi mereka ada mengalami kesukaran lah. Okey. Jadi semakin lama mereka memerlukan penjagaan daripada orang lain, ya. Itu yang sampai satu tahap memang semua perlu diuruskan lah oleh orang lain, ya. Termasuk kebersihan diri, makan, nak kena suapkan, ya. Pakai baju semua orang kena uruskan, ya. Okay, semakin lama semakin mengalami kesukaran berjalan. Tu yang kita nampak ada yang perlu menggunakan wheelchair, ya, ataupun yang memang dah lemah, terpaksa terlantar di katil sajalah dan semua perlu bantuan orang lain, ya. Dan semakin lama kita nampak mereka mengalami lebih banyak perubahan tingkah laku, termasuklah ada yang menunjukkan tingkah laku agresif, ya. Marah-marah sampai pukul-pukul ahli keluarga yang sebelum tu memang kita tak pernahlah individu tu buat perkara macam tu. Okey, seterusnya. Okey, apa agaknya faktor risiko untuk demensia? Jadi ini apa faktor yang menyebabkan seseorang itu lebih berisiko untuk mengalami demensia, ya. Jadi biasanya demensia ni dialami oleh warga emas yang berusia lebih 60 tahun dan lebih berisiko untuk mereka yang lebih 65 tahun lah, ya. Untuk genetik ada faktor, maksudnya sesiapa yang ada keturunan lah, sesiapa yang ada ahli keluarga yang pernah ada sejarah demensia, mereka lebih berisiko lah untuk mengalami demensia. Sejarah penyakit lain seperti stroke, ya, pun berisiko untuk demensia, dan juga masalah-masalah lain seperti jangkitan HIV, kecederaan otak, pengambilan alkohol secara berlebihan dan juga merokok lah, pun ada risiko lah untuk demensia, ya. Kemurungan juga ada risiko untuk demensia, di mana sesiapa yang pernah mengalami masalah kemurungan sebelumnya di waktu muda ataupun di lewat usia, ada risiko untuk mengalami demensia juga. Jadi adalah amat penting untuk sesiapa yang mengalami kemurungan ini untuk mendapat rawatan, ya. Okey, seterusnya. Okey, macam mana agaknya untuk kita nak cuba kurangkan risiko demensia, ya. Okey, jadi kita boleh cuba usaha untuk mengurangkan risiko kita, sebab contohnya dengan menjaga kita punya kesihatan lah dengan baik, ya.
aktif secara fizikal, kita sangat galakkan senaman yang secara tetaplah, yang secara regular. Bila kita bersenam, kita punya fizikal pun sihat dan juga kita punya minda pun akan sihat juga. Kalau sesiapa yang merokok, kita sangat galakkan untuk berhenti merokok. Pengambilan alkohol pun kita untuk sesiapa yang non-Muslim yang mengambil alkohol, kita nasihatkan untuk elakkanlah. Pemakanan sihat, penjagaan tekanan darah, kolesterol dan kandungan gula dalam darah. Jadi siapa yang ada masalah darah tinggi, masalah kolesterol tinggi dan juga kencing manis, kita sangat-sangat sarankan untuk menjaga betul-betul. Pastikan dapat rawatan penyakit-penyakit ni, sebab secara tak langsung kita nak elakkan daripada dia kena stroke. Yang masalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan diabetes, kencing manis ni pun ada risiko stroke. Bila ada berlakunya stroke, ada risiko untuk mengalami demensia. Aktiviti sosial kita sangat galakkan untuk seseorang tu kita teruskan berhubung dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Kita ada aktiviti yang kita minat supaya kita sentiasa aktif. Dan juga aktifkan minda ni, kita macam contohnya bila kita aktif secara fizikal, kita punya badan tu sihat kan. Jadi bila kita aktif minda ni, dia seperti exercise untuk kita punya minda. Contohnya kita belajar sesuatu yang baru. Walaupun kita dah pencen, kita dah masuk usia emas, jadi tak salah untuk kita cuba belajar benda yang baru. Contohnya kalau macam ada orang dah pencen nak belajar berkebun, bercucuk tanam, tanam bunga, tanam pokok buah-buah. Jadi ini sesuatu baru yang dia nak belajar. Dan juga biasa kita nampak individu yang pergi ke surau, belajar mengaji, belajar tafsir Al-Quran, mengaji tiap-tiap hari, itu pun kita sangat galakkanlah. Sebab itu sesuatu yang dia aktifkan minda. Jadi bila kita baca buku, baca Quran pun, itu sesuatu yang kita buat minda kita aktif lah. So seterusnya. Yang itu tentang demensia. Jadi seterusnya saya akan sentuh pula tentang kemurungan. Kemurungan, saya rasa kemurungan ni pun dah banyak diperkatakan lah di media massa dan juga di program-program lain. Sebab kemurungan ni semakin ramai yang kita jumpa sebab banyak yang mengalami tekanan yang menyebabkan seseorang itu seterusnya mengalami kemurungan. Jadi gejala kemurungan di kalangan warga emas ni kita sering terlepas pandang ataupun tak dirawat sebenarnya sebab dia kadang-kadang tu dia hadir bersama masalah-masalah lain. Contohnya dia ada masalah kesihatan lain, masalah kesihatan fizikal lain ataupun ketidakupayaan. Jadi orang macam fokus yang nampak tu yang penyakit fizikal tu memang kita nampak. Tapi kalau macam kemurungan, masalah kesihatan mental tu dia tak nampak kan secara secara fizikal tu. Jadi kadang-kadang orang tak perasan. Seterusnya. Jadi yang biasa kalau macam orang yang dewasa lain, kadang-kadang dia senang explain yang dia tu rasa sedih, rasa murung. Tapi kadang-kadang individu warga emas tu dia susah nak sampaikan emosi dia ataupun perasaan dia. Jadi dia tak cakap yang dia tu sebenarnya dia rasa sedih. Dia mungkin tak nak cerita ataupun dia rasa segan ke ataupun dia rasa susah nak terangkan apa yang dia alami ataupun apa yang dia rasa. Jadi mungkin dia tak bagi tahulah yang dia rasa sedih tu. Ataupun mungkin kita nampak yang dia tak nampak sedih tapi dia marah-marah. Marah-marah tu pun adalah satu tanda-tanda kemurungan juga. Ataupun setengah orang dia tak cakap dia rasa sedih ataupun dia tak cakap dia rasa marah tapi dia cakap yang dia rasa kosong. Itu pun adalah satu tanda yang individu itu dalam keadaan yang sedih ataupun murung lah. Ataupun mereka nampak macam dah tak enjoy, tak rasa seronok dah, tak rasa minat dah terhadap aktiviti-aktiviti yang biasanya mereka suka nak buat.
Ya, contohnya kalau macam dulu suka baca surat khabar, suka tengok TV, tapi dah nampak macam dah tak nak dah tak seronok dah nak buat aktiviti tu macam tu, ya. Okey, jadi perasaan ni kita nampak ada perubahan, mereka mengalaminya banyak kali sekurang-kurangnya selama 2 minggu. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada perasaan sedih, murung, tak seronok tadi, ada gejala-gejala ataupun tanda-tanda yang lain yang boleh berlaku seiringan lah, ya. Okey, jadi individu mungkin mengalami kurang daya tumpuan, rasa tak berguna, rasa tak ada harapan, rasa bersalah yang berlebihan, dialami gangguan tidur. Ada yang bila rasa sedih, murung tu dia susah nak tidur. Ada orang pula yang dia tidur tu dia berlebihan pula tidur. Kita nampak dia asyik tidur je, nampak macam malas saja, ya. Jadi boleh ada sama ada lebih tidur ataupun kurang tidur. Perubahan selera makan pun macam tu. Ada yang bila sedih, murung, dia tak lalu makan. Tapi ada juga orang yang bila sedih, murung, dia lagi banyak selera makan. Dia lagi banyak makan, ya. Jadi boleh nampak sama ada orang itu kurang berat badan ataupun bertambah berat badan bergantung pada selera makan dia. Ya. Okey, selain daripada tu, individu boleh mengalami keletihan. Dia rasa tak larat, letih, rasa tak berdaya nak buat apa-apa pun, nak keluar, nak bangkit daripada katil pun rasa macam tak larat, ya. Itu keletihan yang amat sangat, ya. Kita pun mungkin boleh perasan pergerakan ataupun pertuturan individu tersebut menjadi lebih perlahan, ya. Ataupun mereka mungkin ada menunjukkan fikiran yang tak ingin hidup, macam rasa dah tak payah hidup lagi lah, macam dah putus asa dengan hidup. Ya. Okey, seterusnya. Okey, bagi sesetengah orang, perubahan emosi mereka diekspresikan dengan bentuk gejala-gejala fizikal ataupun yang dialami oleh tubuh badan lah secara fizikal, ya. Dia tak cakap yang dia sedih, rasa letih, semua tu dia tak cakap macam tu. Tapi dia akan komplain sakit-sakit badan. Ya, badan semua sakit kepala, sakit dada, sakit perut, sakit kaki, sakit belakang, sakit pinggang, macam-macam sakit, ya. Ataupun letih, keletihan sangat, ya, letih sangat-sangat, dan badan semua lemah tubuh badan, ya. Jadi mungkin ada individu warga emas dia tak komplain langsung tentang masalah-masalah emosi, dia tak sebut sedih ke apa ke, tidak sebut, tapi dia akan komplain pasal sakit-sakit. Ya, tapi bila doktor siasat tanya dengan lebih lanjut, kita nampak sebenarnya dia adalah ada mengalami kemurungan lah, ya. Jadi yang ini kadang-kadang buat orang terlepas pandang sebab komplain dia tu lain, komplain tu lebih kepada fizikal. Tapi bila doktor dah betul-betul, ya, buat penilaian, kita nampak sebenarnya individu tu ada mengalami kemurungan lah. Okay, jadi bila seseorang itu mengalami episod kemurungan, individu itu akan mengalami kesukaran kefungsian pribadi. Jadi kita dah nampak dah macam keadaan diri tak terurus, sebab dah nampak sangat tak ada mood nak buat apa-apa. Jadi dia nak menguruskan diri pun nampak macam tak terurus lah keadaan dia, ya. Jadi hubungan antara keluarga pun mungkin dapat dia menyendiri. Jadi dia dah tak campur dengan orang, senyap aja, ya, dah tak bercakap dengan orang, tak keluar, ya, jadi menjejaskan fungsi sosial dia, tak keluar, jumpa keluarga lain, jumpa kawan-kawan lain. Macam dulu suka pergi minum dekat luar dengan kawan-kawan, tapi bila dah rasa murung tu dah tak nak keluar langsung, duduk saja, tutup pintu tingkap semua, ya, dah tak nak pergi mana-mana. Ya, kalau masih bekerja tu boleh menjejaskan pekerjaan kita, ya, sebab tanda-tanda kemurungan tu kita boleh alami, tak boleh nak tumpukan perhatian lagi, ya. Jadi bila nak bekerja tu terjejaslah, ya, pekerjaan dia. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya saya akan kongsi sedikit mengenai anxiety disorder, ya, kerisauan, ya. Okey, rasanya semua orang daripada kita pernah rasa risau, kita pernah rasa risau ataupun cemas,
disebabkan sesuatu perkara. Ya. Jadi perasaan risau atau cemas ni memang biasalah dialami oleh setiap orang. Tapi dia akan menjadi satu masalah atau sesuatu penyakit sekiranya ia sangat-sangat melampau. Dia risau sangat-sangat melampau ataupun sehingga menjejaskan fungsi harian masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, ada beberapa jenis kecelaruan anxiety ni, jadi saya akan kongsikan yang agak biasa kita jumpa lah. Ya. Yang pertama ni generalized anxiety disorder ataupun kecelaruan anxiety umum. Ya, jadi apa yang berlaku bila seseorang mengalami masalah ni adalah dia sentiasa rasa risau. Ya, sepanjang masa dia sentiasa rasa risau dan sentiasa banyak benda, banyak perkara yang dia risau. Ya. Banyak berfikir, banyak benda. Ya. Contohnya kalau untuk warga emas, dia biasanya dia akan sentiasa risau ahli keluarga dia, terutamanya anak-anak dia. Ya. Saya ada pesakit yang risau sepanjang masa. Anak dia keluar pergi kerja, dia risau. Anak dia nanti pergi ke tempat kerja aksiden ke, kalau balik lambat tu nanti risau, anak belum balik lagi ni, pukul berapa anak nak balik. Jadi sepanjang masa tiap-tiap hari anak dia pergi kerja, macam tu lah dia fikir. Ya. Jadi selain daripada tu, dia mungkin akan risau perkara-perkara lain pada masa yang sama. Selain daripada risau tentang keluarga, dia risau pasal kesihatan dia. Mungkin pada masa yang sama dia ada juga masalah kesihatan fizikal, darah tinggi ke, kencing manis ke, sakit jantung ke, macam-macam sakit. Jadi dia asyik risau je, dia sakit macam mana, makan ubat boleh baik ke tak, macam-macam dia fikir. Ya. Dan juga benda-benda lain dalam hidup dia, contohnya kewangan, katalah duit tak cukup, macam mana nak beli makanan, macam mana, so, macam-macam benda dia fikir, risau sepanjang masa. Ya. Jadi disebabkan risau sepanjang masa ni, minda dia tak boleh nak relax, tak boleh nak rehat, jadi nak tidur pun asyik bermain ajalah, fikir dalam fikiran tu. Ya. Sentiasa saja risau sampai nak tidur tu pun tak boleh relax sebab dalam masa nak tidur tu pun asyik terfikir benda-benda yang dia risau tu. Ya, jadi masalah tidur, gangguan tidur, tak boleh tidur, sukar menumpukan perhatian. Jadi kalau contohnya satu kerja yang dia terpaksa buat, dia sukar nak tumpukan perhatian sebab minda dia asyik fikir benda-benda lain yang dia risau. Ya? Okay. So kalau kita asyik banyak berfikir, jadi minda kita tu pun akan rasa letih. Jadi bila minda letih, kita punya badan pun kita akan rasa letih jugalah. Ya, at the same time. Okey. Kita ada nampak kalau mereka yang mengalami masalah anxiety ni, dia pun jadi rasa mudah marah. Dia nampak mudah marah. Okey. Ya, tetapi jangan buat emas lah. Kadang-kadang tu dia tak cakap yang dia risau. Tapi kita nampak dia asyik marah je, mudah marah je. Ya. So ada perubahan dekat situ. Ada juga yang mengalami tanda fizikal, ya, seperti rasa loya, sesak nafas, dan juga kerap ketandas lah, rasa macam nak terkencing ataupun nak buang air besar. Ya, jadi dia kerap ketandas. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah kecelaruan panik ataupun panic disorder. Okay. Bila berlakunya kecelaruan panik ni, seseorang itu mengalami episod panik yang berulang-ulang. Apa agaknya panik tu? Apa yang berlaku bila panik? Ya? Bila panik tu kita rasa takut atau cemas yang tiba-tiba. Ya? Takut dan cemas tu sangat kuat, diiringi dengan gejala lain seperti rasa jantung berdebar, banyak berpeluh, tangan menggeletar, sesak nafas, sakit dada, rasa loya ataupun rasa sejuk. Ya, jadi gejala-gejala ni dia bila dia datang tu, dia jadi sangat teruk dalam tempoh lebih kurang 10 minit, kemudian perlahan-lahan beransur lega lah. Okay. Jadi kita kadang-kadang kita nampak individu warga emas yang mengalami gejala-gejala ini, dia mungkin takut untuk ditinggalkan bersendirian. Ya, jadi sebab dia takut bila kalau ditinggal seorang tu, datang gejala ni tiba-tiba macam mana, siapa nak tolong dia. Jadi dia takut lah, dia takut seorang-seorang. Sebab biasa kita dengar apa yang pesakit cakap, bila datang rasa ni memang rasa takut sangat-sangat, seolah-olah macam rasa macam nak mati. Ya? Jadi dia sangat-sangat takut. Jadi itu yang warga emas tu, dia salah satu punca lah kenapa dia takut ditinggalkan bersendirian. Okey, seterusnya.
Okey, yang ini satu jenis masalah lain iaitu fobia. Fobia spesifik ya. Fobia ini adalah satu ketakutan ataupun rasa cemas yang melampau terhadap sesuatu objek atau situasi. Contohnya ada orang fobia tempat tinggi, fobia sejenis haiwan. Macam kucing pun ada orang fobia. Kucing, ular ke, labah-labah ke, ya. Ataupun nak terima injection. Hari tu kalau siapa yang terima vaksin COVID ada yang fobia jarum, takut suntikan, jadi bila berdepan dengan situasi macam ni dia akan rasa cemas ataupun takutlah. Ataupun melihat darah, kalau macam ada luka pada tangan, kaki, nampak darah, rasa nak pingsan ya. Jadi ini berlaku apabila seseorang mengalami dia berdepan dengan situasi begini, yang situasi yang difobia tu, jadi dia akan rasa takut ataupun cemas yang melampau lah. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya masalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Yang ini adalah masalah-masalah lain yang ada gejala anxiety lah yang dialami oleh individu ya. Ada orang mungkin pernah dengar penyakit OCD ni. Ya, jadi OCD ni adalah singkatan Obsessive Compulsive Disorder lah, ataupun ada yang dalam bahasa Melayu tu kita panggil penyakit was-was. Jadi apa yang berlaku, seseorang itu dia akan fikir yang berlebihan tentang sesuatu perkara. Jadi ini menyebabkan individu tu rasa terganggu dan resah, dan selain daripada dia fikir satu benda tu, dia akan buat tingkah laku yang berulang-ulang. Contohnya dia anggap tangan dia kotor. Jadi dia dalam fikiran dia tangan dia kotor, jadi dia akan membasuh tangan dia tu berulang-ulang kali. Banyak kali dia basuh tangan ya, sebab dia fikir tangan dia tu kotor. Saya ada juga pesakit yang dia rasa yang solat dia tak sah. Solat dia tak sah sebab dia ada macam berlaku kesilapan dalam pergerakan solat dia. Ya, jadi dia terpaksa berulang-ulang buat pergerakan solat tu balik semula, ya, sehingga makan masa berjam-jam jugalah baru nak selesai solat dia tu ya. Sebab ada tanggapan lah, fikiran yang mana ada dalam fikiran dia tu pergerakan dia tu tak sah ya. Jadi sama juga macam yang fikiran tangan ataupun anggota badan kita kotor. Ada juga pesakit saya yang bila dia rasa yang tangan dia tu kotor, dia kena cuci ulang kali, menjejaskan juga masa dia pengambilan wuduk tu. Ya, jadi bila nak ambil wuduk tu dia terpaksa ulang banyak-banyak kali, terpaksa spend time dalam bilik air tu lamalah. Kadang-kadang sampai berjam-jam dia terpaksa ulang-ulang kali mengambil wuduk sebab dia ada rasa was-was lah ya. Okey, jadi fikiran atau tingkah laku tersebut tu mengambil banyak masa dan menjejaskan fungsi harian individu tersebut ya. So kita boleh bayangkanlah kalau dah banyak masa kita luangkan untuk mencuci tangan, luangkan masa dalam bilik air, jadi masa kita nak buat untuk kerja-kerja lain tu dah jadi macam kurang lah ya. Okey. Okey, tapi orang yang mengalami OCD ni, dia buat tingkah laku tu berulang-ulang tu sebab kalau dia tak buat, nanti dia akan rasa lebih cemas. Jadi itu yang dia terpaksa ulang-ulang banyak kali sehingga dia rasa lega lah. Ya. Seterusnya. Okey, Post Traumatic Stress Disorder ataupun PTSD. Mungkin ada orang yang pernah mendengar juga masalah PTSD ini. Ini adalah keresahan yang dialami setelah melalui atau menyaksikan peristiwa trauma. Contohnya kalau ada orang yang terlibat dalam kemalangan ataupun mengalami penyakit berbahaya, terlibat dalam bencana, mereka trauma disebabkan kejadian tu, jadi setelah itu mereka mengalami keresahan lah, mengalami tanda-tanda gejala-gejala anxiety. Ya. Okay. Contohnya macam sewaktu pandemik COVID ni, sesiapa warga emas yang ada pernah dijangkiti COVID dan dia punya waktu dia sakit tu sangat-sangat teruk, kita ada juga nampaklah ada kesan keresahan yang berlaku selepas itu sebab dia trauma, ataupun dia ada pengalaman dia ada ahli keluarga yang meninggal disebabkan COVID ni, jadi dia rasa tertekan dan trauma akibat pengalaman tersebut.
Okey, seterusnya. Okey, jadi ini secara amnya gejala-gejala anxiety di kalangan warga emas, apa yang mereka boleh alami ataupun apa yang kita boleh nampak lah. Okey, kita boleh nampak mereka tu menggeletar, rasa cemas, panik, sesak nafas, sakit dada, banyak berpeluh, rasa loya, pening kepala, rasa nak pitam. Jadi sakit pun sakit perut, sakit badan, letih, fikiran pun asyik fikir yang bukan-bukan ya, sebab dia asyik fikir benda-benda yang membuatkan dia risau. Kadang-kadang pada orang lain macam perkara kecil saja, jadi orang lain anggap benda ni bukan-bukan ya. Jadi ada yang mudah lupa sebab kurang daya tumpuan ya, mudah marah, masalah tidur, gangguan selera makan, dan juga kita nampak orang tu menjauhkan diri dari perkara yang membuatkan individu itu cemas. Ya, seterusnya. Okey, apa agaknya perkara yang boleh mencetuskan anxiety di kalangan warga emas ni? Kita nampak ada beberapa lah yang membuatkan soal tu lebih mudah risau ya, masalah kewangan, masalah kesihatan, pergerakan, kesakitan kronik. Kalau individu tu dah mula ada gejala tanda-tanda awal demensia, boleh mencetuskan anxiety lah, sebab dia dah terasa ada perubahan ya pada diri dia. Ya. Kehilangan upaya dan rasa terasing, dia fikirkan tentang masa depan ya, dia nak merancang masa depan, tapi biasa bila kita nak merancang masa depan tu dia risau apa agaknya akan berlaku pada masa depan ya, apa agaknya akan berlaku kalau dia tak ada, kalau dia mati nanti macam mana. So benda perkara ni boleh menyebabkan tercetusnya anxiety ya. Kehilangan orang tersayang, contohnya pasangan telah meninggal dunia ataupun ada ahli keluarga yang meninggal dunia, boleh mencetuskan anxiety. Okey, seterusnya. Okey, jadi macam mana agaknya kita boleh bantu ya, ataupun macam mana agaknya kita nak merawat. Okey, untuk secara amnya untuk rawatan masalah kesihatan mental, kita gunakan konsep ni lah ya, gunakan model bio, psycho, social dan juga spiritual. Ya, jadi kalau kita nak bantu pun kita boleh gunakan konsep ni lah, dan kita tengok apa yang kita boleh bantu dari segi biological, psychological, social dan juga spiritual. Ya. Okey, jadi kalau biological tu adalah lebih kepada apa yang berlaku dalam tubuh badan, contohnya ubat-ubatan lah ya. Jadi kalau kita nampaklah ada seseorang itu mengalami kesihatan mental, jadi kita galakkan dia untuk mendapatkan rawatan ya, sebab ada ubatan-ubatan yang tertentu untuk merawat masalah-masalah kesihatan mental. Jadi kalau memang mereka tu dah ada mula makan ubat, kita galakkan individu itu supaya teruskan rawatan, makan ubat dengan secara teratur ya. Kalau ada masalah penyakit-penyakit fizikal, contohnya penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol sebagainya, kita pun galakkan dia teruskan rawatan penyakit-penyakit fizikal itu tersebut juga ya. Okey, kita galakkan gaya hidup sihat, contohnya pemakanan yang seimbang, kita galakkan senaman dan juga berhenti merokok ya. Okey. Yang ini untuk biological. Daripada segi psychological pula macam mana? Okey, kalau dari segi psychological kita tengok macam mana teknik dia menguruskan stres ya. Kalau mereka perlukan counselling, kita boleh rujuklah kepada doktor, dan doktor boleh buat penilaian lah apa terapi kaunseling ataupun terapi psikologi yang lain yang diperlukan oleh individu tersebut ya. Ataupun pengurusan stres macam mana. Kita tengok kalau macam setengah orang dia uruskan stres tu, dia ada aktiviti yang dia boleh buat untuk release stres ya. Ada setengah orang dia pergi jalan-jalan, dia pergi makan dan minum, keluar dengan kawan ya. Ada orang suka mendengar lagu ya. Jadi kita galakkan mereka uruskan stres dengan baiklah ya. Kita galakkan dia membuatkan aktiviti-aktiviti yang mereka suka.
Ya, terutama di kalangan warga emas, kalau macam mereka yang mengalami demensia tu, kita nampak apa yang diorang punya ingatan tu, yang perkara-perkara baru tu akan susah nak ingat. Tapi mereka perkara yang lama, diorang masih lagi ada ingatan yang kuat juga. Jadi kadang-kadang tu kita galakkan macam anak-anak bila ziarah keluarga ibu bapa yang berusia warga emas, kita bawa dia mengimbau kenangan lama. Contohnya macam tengok gambar-gambar lama, dengar lagu-lagu lama yang dia minat. Jadi benda-benda tu macam stress release lah untuk mereka. Ya. Okey, teknik relaksasi, buat aktiviti-aktiviti dan juga aktifkan minda. Kita galakkan dia aktifkan minda, buat aktiviti, belajar benda baru, ya, berhubung dengan orang lain untuk untuk aktifkan minda, ya. Okey, sosial pula, okey, kita katalah kita ada ahli keluarga yang ada masalah kesihatan mental, ataupun kita nak bantu untuk untuk menangani masalah kesihatan mental mereka, kekalkan berhubung, sentiasa tanya khabar mereka okey ke tak, ya. Memang individu warga emas ni dia suka kalau ahli keluarga, orang yang dia kenal, yang dia familiar tu ada dekat dengan mereka, ada di sekeliling mereka. Jadi dia supaya mereka tak rasa kesunyian lah. Ya, jadi kalau macam katalah kita tinggal jauh ataupun suka untuk kita tinggal bersama ataupun nak jumpa tu tak boleh nak selalu sangat. Jadi kita cubalah the next testing apa yang kita boleh gunakan untuk kekal berhubung. Okay, kalau nak telefon, nak video call, ya, supaya kita dapat bertanya khabar ahli keluarga warga emas kita tu. Ya, kalau boleh kita ajak mereka buat aktiviti sosial, keluar, pergi jalan, makan, ya, supaya mereka rasa tak rasa terasing, ya, dia terlibat dalam aktiviti keluarga tu. Ya, sokongan keluarga pun penting. Yang pertama sekali, keluarga belajar memahami apa yang dialami oleh individu tersebut. Kadang-kadang itu kita nampak ahli keluarga kita, individu warga emas tu dia ada perubahan. Ya, tapi kita tak tahu kenapa. Kita nampak je individu tu, ahli keluarga kita nampak dah berbeza dia punya tingkah laku, ya. Jadi kita pun rasa macam rasa geram sebab kita pun tak tahu kenapa berubah macam ni. Dulu sebelum ni macam okey saja, tak ada masalah, tapi kenapa dia berubah. Jadi kita cuba dapatkan ilmu, maklumat apa agaknya yang masalah yang mungkin berlaku lah, ya, dan kita cuba faham yang mereka sebenarnya perubahan ni mereka bukannya sengaja nak buat, tapi ini adalah perubahan yang berlaku lah dalam diri mereka, ya, dan mereka mungkin memerlukan sokongan daripada kita untuk mendapatkan rawatan, ya. Jadi penting untuk keluarga memberikan sokongan dan fahamlah. Okey. Dan juga apa agaknya keluarga yang boleh bantu untuk memudahkan kehidupan mereka. Kadang-kadang kalau macam ada perkara-perkara yang individu warga emas tu dah kurang keupayaan, ya, contohnya kalau macam dia dah banyak lupa sesuatu benda, apa agaknya keluarga boleh bantu, ya, ada tak benda-benda yang keluarga boleh tolong, bantu dan memudahkanlah. Kadang-kadang ada juga benda-benda lain macam dialami oleh individu warga emas tu kan, macam mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, ya. Jadi kalau ini berlaku ditambahkan pula dengan masalah demensia, akan lebih teruk sikitlah keadaannya, ya, sebab dalam ada masalah lain, tapi tambahkan pula dengan yang deria tu dah berkurangan, ya. Jadi kalau kita dapat bantu, kalau ada masalah penglihatan, perlukan cermin mata ke ataupun perlukan hearing aid ke, benda-benda kita cuba bantulah, ya. Dan juga tengok juga suasana dekat dalam rumah, keadaan dekat dalam rumah tu apa agaknya yang boleh membantu, ataupun ada tak benda-benda yang menyukarkan pergerakan mereka dekat dalam rumah, ya. Kalau pergerakan mereka terbatas, adakah mereka memerlukan tongkat ataupun wheelchair dan sebagainya untuk bergerak, ya. Kadang-kadang tu benda-benda yang kecil aja, ya. Macam kadang-kadang tu orang warga emas macam botol air ni,
dia punya tangan sebab dah tangan tak berapa kuat, jadi nak buka, nak pulas botol air ataupun pulas pilih air dekat bilik air itu, mereka mengalami kesukaran. Ya, jadi ada tak benda-benda yang kita boleh ubah untuk bantu mereka. Ya. Jadi itu sokongan keluarga sangat penting lah untuk kita tengok. Okey, yang bahagian spiritual pula, yang ini kita galakkan untuk keluarga dan juga individu melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan. Ya. Dan juga untuk mereka yang bukan beragama Islam, ya, bergantung kepada kepercayaan masing-masing lah. Ya. Jadi yang ini pun kita galakkan sebab itu adalah satu aktiviti untuk menenangkan kita dan juga aktiviti dia macam aktiviti sosial jugalah. Kalau macam ada orang yang suka pergi ke surau, ke masjid, ya, dan belajar sesuatu yang baru, belajar mengaji, ya, kita isikan masa tu dengan aktiviti keagamaan. Ya. Jadi itu secara keseluruhan lah untuk kita bantu. Okey. Seterusnya. Okey, macam mana kita sendiri nak jaga kesihatan mental apabila kita semakin meningkat usia? Okey, dia sama juga konsep macam tadi. Jadi yang ni saya repeat baliklah gambar rajah yang sama. Kita tengok apa yang kita boleh jaga dari segi biological, psychological, social dan juga spiritual lah. Jadi yang ni bila kita dah tahu, kita dah aware terhadap perkara ni, kita start daripada sekarang, kita jaga diri kita. Contohnya kalau daripada kita sekarang, kita aktif bersukan, bila kita semakin meningkat usia, benda tu dah jadi senang dah. Ya? Dah jadi macam kita dah biasa buat, jadi bila kita di usia emas, kita badan kita masih lagi aktif. Ya, masih lagi sihat untuk kita kita buat senaman. Ya. Dan kalau kita jaga, kita rawat apa-apa penyakit yang kita ada daripada sekarang, ya, jadi insya-Allah kita bila kita meningkat usia tu terjaga sikitlah ya kita punya kesihatan. Ya. Dan juga psikologi, amalkan teknik relaksasi, teknik pengurusan stres yang baik, sosial, ada aktiviti sosial dengan keluarga, rakan-rakan, ya, berhubung dengan keluarga, dan juga libatkan diri dengan aktiviti keagamaan lah, isi masa kita dengan aktiviti keagamaan. Okey. Seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya buka kalau ada apa-apa soalan, saya cuba menjawab. Okey, terima kasih doktor. So far bila tengok kepada di chat room tu doktor, ada satu soalan. Dan ada soalan yang berkaitan lah. Mungkin saya boleh bacakan di sini doktor ya. Daripada Tuan Haji Syahrul Najmi. Salam doktor, jika individu warga emas wanita berumur 70 tahun merasakan cucu sebagai pesaing dalam aktiviti harian, contohnya seperti aktiviti memasak dan memberikan reaksi pertuturan negatif dan merajuk. Perkara ini jatuh dalam kategori mana doktor? Okey, jadi kalau macam nak tentukan sama ada ni betul dah ada masalah macam kesihatan mental ataupun tidak, kalau macam ikut daripada soalan, saya pun tak boleh nak bagi kesimpulan lah sama ada betul-betul individu ini betul-betul mengalami masalah kesihatan mental ataupun tidak, sebab kita kena biasanya kita kena jumpa secara bersemuka dan kita buat penilaian yang secara keseluruhan, ya. Sebab tapi kalau ada ahli keluarga yang macam rasa ada perubahan daripada segi emosi itu tak terkawal, dan perlukan penilaian yang lebih lanjut untuk tentukan sama ada masalah ataupun tidak, bolehlah awak berjumpa dengan doktor di klinik kesihatan yang terdekat dululah untuk kita buat penilaian awalnya. Tapi kalau macam katalah dalam kehidupan seharian lah, kalau dia ada reaksi negatif, merajuk, apa kata kita sebagai ahli keluarga, kita tanya khabar dia, apa agaknya perasaan dia, tanya dia awak okey ke tak, ada apa-apa tak yang kita boleh bantu. Ya, kadang-kadang dengan dua soalan ni mungkin kita boleh dapat maklumat dengan lebih lanjut apa perasaan dan emosi dia, ya. Okey, yang ni ada satu lagi doktor daripada Hajah Nordayana ni.
Apakah cara terbaik untuk mengendalikan hal-hal seperti ini sekiranya warga emas tu tinggal di kalangan mereka yang tidak menyokong ataupun Ah, yang enggan menasihati ataupun tiada apa-apa action yang boleh dibuat kepada individu tu? okey. Yang ini memang agak sukar lah sebab memang kita mengharapkan sangat ada ahli keluarga terdekat ataupun mereka yang tinggal terdekat dengan warga emas tu untuk memberi sokongan, ya, sebab sekiranya mereka tak mendapat sokongan, jadi kalau sekiranya ada masalah sukar untuk seseorang itu mendapat bantuan ataupun rawatan yang sewajarnya lah, ya. Jadi memang sukar. Kalau apa yang kita nak cuba buat adalah kadang-kadang tu kita sentiasa kena kena cakap tu, kita kena cakap berulang-ulang kali jugalah, kena nasihat berulang-ulang kali jugalah dengan ahli keluarga yang tinggal dengan warga emas tu, dan juga kita beri maklumat tentang masalah-masalah kesihatan mental di kalangan warga emas tu. Kita kena sentiasa berulang-ulang kali lah kita beri maklumat, kita berikan kesedaran, sehingga pada suatu masa kita harap dengan adanya maklumat-maklumat yang diberikan ni, dengan kita yang tak putus asa memberi nasihat, kita harapkan pada satu masa mereka dapat nampak dan sedarlah yang mereka perlu memberikan sokongan. Ya. Memang sukar, tapi kalau ada cara yang kita sendiri yang boleh membawa yang warga emas itu untuk mendapatkan bantuan, jadi mungkin diri kita sendiri boleh tengok cara apa agaknya kita sendiri boleh tak bawa ataupun berikan bantuan kepada orang itu sendiri. Kalau macam orang-orang lain tu macam tak support, ya, ataupun tak sokong. Okey. Bila bercakap berkaitan dengan kesihatan warga emas ni, kesihatan mental warga emas ni doktor, saya teringat masa bertugas haji untuk mengendalikan jemaah haji warga emas. Ya. Pelbagai ragam lah yang kita dah Allah hantar kepada kita untuk kita santuni kan doktor. Dan Ya, saya betul. pasti rakan-rakan penonton juga ada pengalaman-pengalaman tersebut dalam kalangan ahli keluarga sendiri ataupun daripada keluarga yang besar ataupun persekitaran jiran, tetangga dan sebagainya lah. Mungkin soalan terakhir doktor di sini ada daripada Ajah Nordayana juga. Adakah pengalaman lepas mempengaruhi kesihatan mental warga emas sehingga ada di kalangan mereka ini berkeras hati, bersikap keras hati dan enggan menerima setiap perubahan positif yang cuba diberikan? Okey, sebenarnya pengalaman lepas ni memang mempengaruhilah kita punya kita punya perwatakan, kita punya pemikiran, ya, pada masa yang akan datang. Ya, bukan sahaja warga emas tapi pada diri kita yang dewasa ni pun macam tu, ya, sebab kita punya pemikiran, kita punya karakter, perwatakan, kita punya tingkah laku dipengaruhi juga oleh pengalaman-pengalaman yang kita yang lepas ni, ya. Jadi sikap seseorang tu dia bukan saja pengalaman lepas tu, tapi dia punya personality diri dia tu sendiri. Sebab setiap orang tu personality mereka tu berbeza-beza. Ada yang memang daripada muda dia punya personality tu jenis yang keras hati. Ya, kalau ditambah pula ada pengalaman-pengalaman yang mungkin dia ada pengalaman yang negatif pada masa yang lampau. Jadi bila semua benda ni dia memainkan peranan lah dalam membentuk keseluruhan tingkah laku ataupun pemikiran seseorang itu. Ya. Okey. Subhanallah. Sebenarnya bila doktor menarik perhatian tadi pada awal tadi, saya kira perkara ini sebagai persediaan kita untuk kita menghadapi warga emas pada peringkat awal. Tapi namun begitu, bila doktor membuka pemikiran para penonton seperti mana kita juga bersedia dengan apa jua yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu untuk menghadapi warga emas yang ada pada masa sekarang inilah. Sebab itu penting, sebab dalam kalangan yang banyak kita doktor kongsikan tadi, ada satu part yang kita memberi sokongan kepada mereka-mereka yang menghadapi isu-isu kesihatan mental di penghujung usia ini. Okey, terima kasih banyak doktor dengan perkongsian yang telah diberikan. Moga-moga input yang telah dikongsikan oleh doktor sedikit sebanyak menjadikan orang panggil panduan
panduan untuk kita menyelusuri kehidupan kita pada masa akan datang ini tidak bukan untuk kita boleh menghayati kehidupan yang hakiki yang kita nak itu dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita bila kita dah sihat fizikalnya, kita juga sihat daripada sudut mentalnya, kita akan boleh beribadah kepadanya dengan lebih baik lagi insya-Allah. Betul. Okey doktor, mungkin kata-kata akhir daripada doktor sebelum kita tangguhkan sesi pada petang ni. Okey. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi ni, saya pun nak kongsikan sikit yang macam kita pun ada ahli keluarga ya yang meningkat usia, kita pun meningkat usia, dan rasanya ramai antara kita yang menjaga ya ahli keluarga yang meningkat usia lah, yang keluarga emas. Saya just nak mention saja yang memang ada wujudnya caregiver stress, iaitu stres sebagai seorang penjaga ya, sebab menjaga individu warga emas ni kita berdepan dengan pelbagai cabaran ya, pelbagai kerana seperti apa yang yang disebut tadi. Jadi kadang-kadang tu kita boleh mengalami burnout sebab kita sendiri keletihan emosi dan fizikal dalam menjaga individu ini. Jadi bila kalau ada rasa macam tu, memang benda tu boleh berlaku ya. Jadi jangan segan untuk dapatkan bantuan lah ya, mungkin bantuan kalau rasa penat sangat ya, dapatkan bantuan daripada ahli keluarga lain, ataupun kalau rasa macam dah tak ada siapa lagi nak bantu, kita dah tertekan sangat, kita dapatkan bantuan ya daripada doktor, bercakaplah dengan seseorang yang profesional ya. Okey, terima kasih doktor. Sebenarnya kita di akhir sesi ni doktor, kita akan adakan sesi penggambaran. Mungkin boleh doktor stay tune dengan bersama kami dulu doktor? Okey, boleh. Terima doktor. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, war-warkan awal tadi, insya-Allah kita akan mengumumkan peserta terbaik bulanan pada bulan April. Namun begitu, suka untuk kami memohon daripada semua peserta untuk memberi sedikit maklum balas berkaitan dengan sesi pada hari ini dengan menjawab beberapa soalan sedikit berkaitan dengan sesi pada hari ini. Mungkin tuan-tuan boleh bagi maklum balas dengan menekan link yang dikongsikan di ruangan chat dan juga boleh scan QR code di skrin. Okey, boleh okey, dah ada di ruangan chat tu, boleh bagi feedback berkaitan dengan sesi pada petang ni, ataupun boleh scan QR code di monitor tuan-puan masing-masing. Okey, semua sudah bersedia. Kita nak mengumumkan pemenang bagi peserta terbaik bulanan program anjuran bulan unit counselling untuk bulan April. Sedia semua? Okey, kita countdown lah. 5, 4, 3. Ready? Okey. Okey. Kita countdown sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Diumumkan pemenang peserta terbaik bulan April jatuh kepada Tuan Haji Ajmal bin Junaidi, iaitu pengurus tabung haji cawangan tabung haji sempurna. Tanah Tuan Haji Ajmal dengan sokongan, komitmen yang telah diberikan, moga-moga memberi inspirasi juga kepada rakan-rakan yang lain untuk menjadi pemenang pada bulan berikutnya insya-Allah. Okey, so di akhirnya jom sama-sama kita buka onkan kamera masing-masing untuk kita ambil gambar secara beramai-ramai. Okey, kita ada 60 orang bersama hari ni doktor. Kita ada daripada Sabah, ada juga daripada Sarawak, Perlis ada, macam Nur Hajah Nur Azilah tu masih lagi mood raya tu. Selamat Hari Raya. Tuan Haji Ajmal pun ada. Tahniah Tuan Haji. Rakan-rakan yang lain. So, ready semua? Dah onkan kamera? Okey, kita tunggu rakan-rakan yang lain lagi. Mana lagi ni? Wakil Kelantan ada ke? Tanya orang kampung lah. Okey,
Ready semua? Okey, kita senyum 3. Sebut 3. 3. Okey. Kita buat freestyle, mungkin nak buat apa? Masing-masing lah nak buat apa, nak buat meaning love ke, nak buat thumbs up ke. Haji Ali Akbar buat style hero sikit. Okey. Okey, comel. Okey. So, terima kasih kepada semua peserta penonton pada program petang ini. Terima kasih juga kepada Dr. Amalina dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama mempraktikkan sebagai panduan kita pada masa akan datang, insya-Allah. So, di akhir ini kami juga nak sampaikan hebahan program pada berikutnya, insya-Allah pada malam ini. Jangan lupa Al-Kahfi kembali, cik. Al-Kahfi, insya-Allah sama-sama kita imarahkan sesi bacaan Al-Kahfi pada malam ini, bermula pada 8 malam yang akan diketuai oleh Al-Fadil Ustaz Syahrul Azam dan Ustaz Amirul Arif. Dan jangan lupa esok pada jam 8 pagi kita akan mula dengan bacaan Yasin secara beramai-ramai dan akan disusuli dengan tausiah pagi daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Dan insya-Allah next week kita akan ada motivasi kerjaya siri yang seterusnya, iaitu Syawal bermakna psikologi terpelihara. Itu dah akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Suhadi Muhammad Siddiq. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua. Akhir kata daripada pihak kami, unit kaunseling dan rakan akrab tabung haji sentiasa bersiap sedia untuk membantu Tuan Haji Puan Hajah jika mengalami sebarang masalah berkaitan dengan psikologi, insya-Allah. Kami juga akan membantu secara sistematik dan juga bersungguh-sungguh, insya-Allah. Setakat itu saja untuk pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih doktor. Sama-sama.